Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma idfa'na al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuan darinya dapat kita bersiaran menerusi program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang ataupun MUIB. Untuk musim ini kita pakai kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat, yang merupakan kitab asal karangan Imam Al-Qurtubi, seorang ulama masyhur era tahun 600 Hijrah, seorang yang bermazhab Sunni Maliki. Dia paling jago dalam bidang tafsir. Dia meninggalkan kepada kita kitab tafsir yang sangat masyhur, Al-Jami' li Ahkamil Quran, setebal 20 jilid. Beliau asalnya adalah seorang ulama yang dilahirkan di Spanyol, iaitu di Cordova. Itu sebab namanya Al-Qurtubi. Berasal daripada Cordova, tapi mengembara mencari ilmu dan mengembangkan ilmu, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di bumi Mesir dan disemadikan di Elmenia di sebelah timur Sungai Nil dalam usia yang masih muda ketika itu, sekitar 59 tahun. Alhamdulillah saudara, hari ini hari Rabu 17 hari bulan Februari tahun 2021 bersamaan 5 Rejab tahun 1442 Hijriah. Kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Namun alhamdulillah, berkat kesabaran kita, semalam telah ada beberapa pengumuman baharu yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan yang kita lalui selama ini, yang mana Perintah Kawalan Pergerakan PKP masih dikekalkan di Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang, yang sepatutnya tamat pada hari esok 18 hari bulan, tapi disambung sehingga 4 hari bulan Mac depan, mana ada lebih kurang 14 hari lagi. Dan bagi negeri-negeri yang lain, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Putrajaya dan Labuan telah ditukar status daripada Perintah Kawalan Pergerakan kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Alhamdulillah. Dan saudara-saudara kita di Perlis ditukar statusnya daripada PKP menjadi PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Hanya Sarawak saja akan menyambung kembali Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bermula semalam 16 Februari hinggalah 1 Mac depan. Banyak perkembangan yang baik. Pergerakan melebihi radius lebih daripada 10 km kini telah pun dibenarkan, namun merentas negeri dan merentas daerah tetap perlukan kepada kebenaran. Majlis-majlis sosial seperti perkahwinan, pertunangan, akad nikah, kenduri kendara, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun kelahiran, reunion dan lain-lain majlis sosial dibenarkan dengan mematuhi SOP yang telah dikuatkuasakan. Begitu juga MICE ataupun Meeting, Incentive, Conference and Exhibitions, mesyuarat, bengkel, seminar, persidangan, pameran secara bersemuka
juga telah dibenarkan, dan kapasiti penumpang dalam kenderaan juga boleh mengikut bilangan tempat duduk, dan juga makan di restoran pun boleh mengikut keluasan meja, tetapi jarak masih lagi 1 meter. Ini banyak perkembangan-perkembangan yang baik berkat daripada doa kita bersama. Baik, kita sambung pengajian kita. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 726, bab yang ke-11. Babu majaa fi abwabil jannah wa kam hiya. Pintu syurga, luas dan bilangannya. Dalam bab ini tuan kitab bawakan ada beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Antara hadis yang beliau bawakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbighu wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'a. Dalam kitab kita muka surat 727, satu hadis Nabi, tidak ada seorang pun yang berwuduk dengan sempurna di kalangan kamu, kemudian dia membaca, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibukakan baginya pintu syurga yang 8, dan dia boleh memasukinya daripada pintu mana yang dia sukai. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi saudara membicarakan tentang pintu syurga ini, ialah pintu syurga ni dia bukan simbolik. Dia bukan sekadar satu kata-kata bombastik, tidak, atau ayat-ayat sastra, tidak. Memang kita maklum bahawa kalau tengok kepada karya-karya seni, syair, sajak, puisi, apatah lagi lagu-lagu, begitu banyak lirik yang menyebut frasa nak menanti kekasihnya di pintu syurga. Itu banyak betul lagunya. Lagu Ellie Cats misalnya, lagu KRU dengan Elite pun sama, lagu baru ni Dayang Nur Faizah sama, lagu lama Gurindam Jiwa, ya. Kalau Datuk Ahmad Jais, dia tidak sebut pintu syurga, menanti di ambang syurga. Artinya begitu ramai orang memasukkan elemen penantian di pintu syurga sebagai simbol kesetiaan. Jadi kita lihat pada hari ini, apakah huraian tentang pintu syurga. Baik, tuan kitab ada masukkan beberapa hadis, saya akan ringkas dan syarahkan. Pertama, disebutkan bahawa pintu syurga ni ada, dan jumlahnya itu ada 8. Sebagaimana hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, fil jannati thamaniyatu abwabin. Syurga memiliki 8 buah pintu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Apakah 8 buah pintu itu? Pertama, pintu solat. Yang kedua, pintu sedekah. Yang ketiga, pintu jihad. Yang keempat, pintu Ar-Rayyan. Yang kelima, pintu haji. Yang keenam, pintu Al-Aiman. Yang ketujuh, pintu Al-Kazimin Al-Ghaiza Wal-Afina Anin Nas. Dan yang ke-8, pintu zikir, ataupun setengah riwayat sebut pintu ilmu. Baik, saudara, 4 pintu disebutkan dalam satu hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khairun. Hadza khairun. Ya, ini ada terjemahannya muka surat 727, tapi matanya tidak ada. Kata Nabi, barang siapa yang berinfak atau bersedekah dengan sepasang hartanya, zaujaini, sepasang hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga, hai hamba Allah, inilah kebaikan, inilah kebaikan. Al-Qadi menukilkan ucapan Al-Harawi ketika menerangkan makna zaujain, iaitu sepasang harta ini.
Ada ulama yang berpendapat yang dimaksudkan sepasang harta ini adalah orang tu dia sedekah double, dua, sepasang. Contoh, kalau dia menyumbang kuda, dia sedekahkan 2 ekor kuda. Kalau dia sedekahkan unta, dia akan sumbangkan 2 ekor unta. Kalau dia nak buat korban, dia akan buat 2 haiwan korban. Kalau dia nak sedekah masjid, misalnya scan suhu, misalnya untuk imbas suhu, dia akan sedekah 2 mesin untuk imbas suhu. Kalau dia nak sedekah untuk masjid 1 kotak mask ataupun pelitup separuh muka, dia tidak sumbang sekotak, dia sumbang 2 kotak. Ini maksudnya, dia sumbang 2. Baik, kemudian Nabi menyebut lagi, faman kana min ahli salati du'iya min babis salati. Maka orang yang termasuk golongan ahli solat, maka dia akan masuk daripada pintu solat. Jadi ada satu pintu di syurga khusus untuk orang yang solat. Tapi kita bila mendengar huraian ini, jangan overconfident sangat. Boleh masuk ikut pintu ini hanya kerana pagi tadi sembahyang subuh, malam tadi sembahyang isyak. Oh, saya sembahyang ustaz, bolehlah saya masuk pintu ini. Oh, tidak semudah itu. Nabi SAW memberikan amaran, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yatimmu ruku'a wa la yatimmu sujuda wa yatimmu sujuda wa la yatimmu ruku'a. Sesungguhnya ada seseorang yang semayang selama 60 tahun, tapi semayangnya itu tidak diterima oleh Allah. Apa sebab? Dia menyempurnakan rukuk tetapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukuk. Artinya dia punya penghasilan ataupun persembahan solatnya itu tidak ada kualiti. Jadi kita sama-sama perelokkan kualiti solat kita. Nanti zuhur nanti kita semayang yang terbaik sekali. Kemudian Nabi menyambung lagi, wa man kana min ahlil jihadi du'iya min babil jihadi. Orang-orang yang termasuk sebagai ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Jadi pintu seterusnya adalah pintu jihad. Kita dah tahu pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayyan. Dan orang yang termasuk sebagai ahli puasa akan dipanggil dan memasuki pintu Ar-Rayyan. Kita sering mendengar istilah Ar-Rayyan ini khususnya semasa bulan Ramadan. Ramai para asatizah dan penceramah yang akan membahaskan tentang Ar-Rayyan, iaitu pintu untuk orang yang berpuasa. Namun kata para ulama, pintu ini untuk orang yang rajin puasa, bukannya orang yang puasa Ramadan sahaja. Kerana puasa Ramadan itu memang sudah wajib. Maka Ar-Rayyan, kata ulama, adalah untuk orang yang rajin jaga puasa-puasa sunat. Puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, puasa Syawal, puasa 10 Zulhijjah, nanti Syaban dia puasa Syaban, dan begitulah seterusnya. Jadi orang yang dimaksudkan pintu Ar-Rayyan ni adalah orang yang rajin puasa. Moga-moga kita puasa Ramadan pun dapat jugalah, mudah-mudahan. Kemudian Nabi menyambung lagi, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqati. Dan orang yang termasuk sebagai ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebab itu pintu-pintu surga ini ada tersedia untuk golongan yang kita nyatakan tadi. Dia pintu surga ni tuan-tuan, satu perkara yang barang perlu kita ingat. Pintu surga ni dia punya besar pintu tu, jaraknya begitu jauh sekali. Antara satu daun pintu dengan satu daun pintu saja. Tak payah ceritalah pintu solat dengan pintu sedekah itu entah berapa jauh, kita tak tahu. Katalah pintu Ar-Rayyan saja, dia punya daun pintu Ar-Rayyan saja antara pintu kanan dengan pintu kiri itu pun sudah jauh.
Dalam satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bercerita, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannati lakama baina makkata wa hajar au kama baina makkata wa busra. Kata Nabi, demi Allah, jarak antara dua daun pintu syurga saja, jaraknya itu sejauh perjalanan Mekah dan juga Hajar, ataupun antara Mekah dengan Busra. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Mekah ke Busra. Busra ni selatan Syria hari ni. Berapa jauh? Hampir 3,000 km. 2,488 kilo. Bayangkanlah satu daun dengan satu daun 3,000 km. Umpamanya begitulah. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Jadi 4 pintu pertama telah dijelaskan dalam satu hadis saja. Pintu solat, pintu sedekah, pintu jihad dan pintu Ar-Rayyan. Kemudian pintu yang kelima namanya pintu Al-Aiman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang syafaat Nabi SAW menyebutkan, ya Muhammadu adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aymani min abwabil jannati wa hum syuraka'un nasi fima siwa dhalika minal abwabi. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu, iaitu orang-orang yang tidak dihisab, untuk masuk ke dalam syurga menerusi pintu yang istimewa namanya Al-Aiman, yang merupakan salah satu daripada pintu-pintu di syurga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu bagi orang-orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pintu Al-Aiman adalah pintu special access untuk golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Ini VIP lane lah, fast lane. Kalau umpama di airport, dia tidak perlu mana turun kapal terbang terus keluar saja, tak perlu lalui pemeriksaan pasport, tak perlu lalui tempat nak mengambil beg, tak perlu lalui custom, pemeriksaan custom, tak perlu. Dia turun kapal, terus sambut, keluar saja naik kereta. Ini tanpa pemeriksaan. Memang Nabi, ada satu hadis, Nabi pernah menyebutkan bahawa wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azabin ma'a kulli alfin 70,000. Allah telah berjanji pada saya bahawa saya boleh bawa 70,000 orang umat saya masuk syurga tanpa hisab. Yang mana setiap 1,000 daripada jumlah itu boleh bawa 70,000 orang lagi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Syekh Syu'ib Al-Arnaut, hadis ini sahih dan sanadnya adalah hasan. Jadi Nabi memang boleh bawa kaum dia ataupun umat dia masuk syurga tanpa hisab. Tetapi ada syarat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, siapa yang layak masuk syurga tanpa hisab? Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama sekali, orang yang tidak melakukan tiarah. Tiarah ni tidak menganggap sial, malang, celaka. Kan ada setengah orang dia menganggap tahun 2020 tahun yang malang. Tak boleh. Jangan anggap benda-benda ada malang, ada sial, itu tidak boleh. Ataupun yastarqun, orang yang suka ruqyah. Ruqyah minta dijampi serapah. Kalau perubatan cara Islam baca Quran itu bagus, tapi yang jenis tak tahu di Wadi Manikam Sinawari apa, kita pun tak apa jelas, itu baik dielakkan. Wala yaktawun, orang yang tidak menggunakan kai. Kai ini sejenis kaedah pengubatan zaman kuno yang menggunakan besi panas. Zaman kita ni dah tak ada lagi. Dan kata para ulama, ini menunjukkan bahawa orang yang masuk syurga tanpa hisab yatawakkalun. Majoritinya orang yang sangat tawakal kepada Allah.
Ialah orang kalau tidak menganggap ada hari malang, hari sial, hari apa, ni orang tawakal betul kepada Allah. Dia peduli apa? Orang kata hari ni tak boleh keluar, ni berdasarkan kiraan zodiak ni, tak ada peduli. Dia tak menganggap malang. Orang tawakal kuat. Orang yang tidak sibuk jampi serapah dengan orang, ini orang tawakal kuat. Ada orang hilang kunci kereta, pergi jampi dah, cari jampi, nelek air pinang, bagai-bagai. Tapi orang tawakal kuat tak. Begitu juga orang yaktawun, orang yang berubat dengan besi panas, ini maknanya dia tidak mengikut kaedah perubatan yang lain. Dia terus nak cepat saja. Jadi kata para ulama, ni hadis riwayat Bukhari, orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab, orang yang tawakal. Baik, yang penting golongan yang masuk syurga tanpa hisab ini, dia masuk dari pintu yang special, namanya pintu Al-Aiman. Selesai. Pintu yang kelima. Pintu yang keenam disebutkan namanya pintu Al-Kaziminal Ghaiza wal Afina Anin Nas. Pintu ni agak panjang namanya, iaitu pintu untuk golongan orang yang mudah menahan marah dan mudah memaafkan orang lain. Ini dah sering kita bincang, kita bahaskan bahawa mustahak dalam kehidupan kita ini, kita jangan marah-marah, mudah memaafkan orang. Ada satu hadis daripada Rauh bin Ubadah, daripada Ash'as, dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal, innallaha baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an mazlamatin. Sesungguhnya Allah memiliki pintu di syurga dan tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi orang yang hidupnya banyak bersabar, maafkan kesalahan orang tu buat silap, dia pun buat silap, sama-sama minta maaf. Orang macam ini disediakan satu pintu yang istimewa dalam syurga. Nikmatlah kepada dia, special pintu untuk dia. Dia tak perlu berebut dengan orang lain. Kata Al-Qadhi Iyad, pintu-pintu syurga yang lain disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, iaitu pintu taubat dan juga pintu redha. Kata Ibn Hajar, ada pintu namanya pintu haji, kemudian pintu zikir dan pintu ilmu. Saudara-saudari sekalian, apa yang istimewanya adalah ada orang yang mana Allah Subhanahu wa taala beri izin dia masuk daripada mana-mana pintu. Siapa golongan-golongan istimewa ini? Pertama sekali yang dapat masuk surga dari mana-mana pintu adalah kaum wanita, yang mana mereka ini buat 3 perkara saja: jaga suami, jaga diri, dan jaga suami, jaga semayang, jaga puasa, jaga suami. Mana pertama jaga semayang. Semayang kena betul-betul. Patut boleh semayang, semayang. Patut tak boleh semayang, tak boleh semayang. Yang kedua jaga puasa. Patut boleh puasa, puasa. Kalau tak boleh puasa, jangan puasa, bayar nanti. Yang ketiga jaga suami. Kalau boleh jaga suami ini, jaga semayang, jaga puasa, dia boleh masuk surga dari mana-mana pintu yang 8, dia boleh masuk. Dia ada kad, all access card, master key lah, dia boleh masuk semua. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang boleh masuk surga daripada pintu yang mana-mana dia suka ini adalah orang yang memiliki kepelbagaian amalan. Siapakah orang itu? Tak lain tak bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat disebutkan, man anfaqa zawjaini min al-asya' fi sabilillah du'ya min abwabi ya'nil jannah ya Abdullah hadha khairun. Barang siapa yang menginfakkan sepasang sumbangan kepada di jalan Allah, nescaya akan diserulah daripada pintu-pintu surga, ya Abdullah hadha khair, wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam wa babir rayyan.
Siapa yang semayang akan dipanggil dari pintu semayang. Siapa yang berjihad dipanggil dari laluan pintu jihad. Siapa yang bersedekah dipanggil dari laluan pintu sedekah. Siapa yang puasa dipanggil daripada pintu rayyan. Faqala Abu Bakrin. Ketika Nabi cerita itu, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bertanya, ma'ala hadha alladhi yud'a min tilkal abwabi min daruratin. Qal hal yud'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah. Maka Abu Bakar bila mendengar kenyataan ini, dia pun bertanya, bagaimanakah jika seseorang boleh dipanggil daripada setiap pintu? Dan apakah mungkin seseorang dipanggil dari setiap pintu ya Rasulullah? Maknanya 8 pintu, semua panggil, mari, 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 semua panggil dia. Maka baginda Nabi SAW pun menjawab, na'am wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Maka kata Nabi, ya, dan aku berharap orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu, Abu Bakar lah termasuk salah seorang daripada mereka, kata Nabi. Dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia ada kepelbagaian amalan. Kita sendiri kalau belajar cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita merasa begitu kerdil sekali daripada sudut kepelbagaian amalan. Ada beberapa riwayat yang menceritakan kepelbagaian amalan Sayyidina Abu Bakar ini. Pernah Nabi SAW bertanya, man asbaha minkumul yawm sa'ima. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Satu hari Nabi pernah tanya kepada para sahabat, siapa di kalangan kamu hok puasa pada hari ini? Semua orang senyap sebab tak ada yang puasa, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dia angkat tangan, saya puasa ya Rasulullah. Semua orang pandang. Nabi tanya lagi, faman tabi'a minkumul yawm janazatan. Siapakah hari ini dia pergi mengiring jenazah? Abu Bakar mengangkat tangan lagi, ana ya Rasulullah. Dia seorang juga. Nabi tanya lagi, faman at'ama minkumul yawm miskinan. Siapa hari ini yang dah beri makan pada orang miskin? Sekali lagi yang angkat tangan adalah Sayyidina Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Luar biasa sekali. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapakah yang pada hari ini dia telah memberi makan pada orang miskin dan memberi makan pada orang miskin? Maka Abu Bakar angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, faman ada minkumul yawma ridha. Siapa hari ini dah pergi tengok orang sakit, pergi ziarah orang tak sihat? Orang lain tak angkat, Abu Bakar saja, ana ya Rasulullah. Ente lagi. Maka kata Nabi, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Maka Nabi pun bersabda, tidak berkumpul semua yang aku tanyakan itu pada satu orang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Abu Bakar Siddiq dalam masa sehari saja dia boleh buat beberapa amalan yang orang lain tak sempat buat. Dia sempat mengunjungi orang sakit, dia sempat beri orang miskin makan, dia sempat mengiringi jenazah, dia sempat puasa. Jadi kepelbagaian amalan Sayyidina Abu Bakar ini menyebabkan dia layak, kata Nabi, mu adalah salah seorang yang akan masuk surga daripada mana-mana pintu yang kau kenali. Jadi pada kita semua, kita setakat pukul 11 lebih ni, daripada pagi tadi sampai sekarang, apa kepelbagaian amalan yang kita buat? Kepelbagaian amalan. Kalau kepelbagaian menu makanan itu biasa, pagi tadi roti canai, pukul 11 tadi mengunyah lain, pukul 12 ni itu kepelbagaian juadah. Kepelbagaian amalan itu tak ramai. Kita daripada subuh 6 lebih tadi sampai sekarang 11 lebih, tak banyak amalan kita. Kepelbagaian itu tak banyak. Yang banyak baca telefon, baca WhatsApp, baca mesej, itu tak banyak. Maka layaklah orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dapat masuk surga dari mana-mana pintu yang dia suka. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, bila menyebut tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini,
kita nak berkongsi sedikit. Pernah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, semasa zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, ada orang yang menyanjung Sayyidina Umar lebih daripada Abu Bakar. Dia menganggap bahawa Umar ini jauh lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar daripada sudut kepimpinan. Maka bila cerita-cerita ni sampai kepada telinga Sayyidina Umar, maka apakah respon Sayyidina Umar? Wallahi lailatun min Abi Bakrin khairun min ali Umara, wala yaumun min Abi Bakrin khairun min ali Umara. Kata Umar, demi Allah, satu malamnya Abu Bakar itu jauh lebih baik daripada satu malamnya keluarga Umar. Satu hari di siang harinya Abu Bakar itu jauh lebih baik juga daripada seharinya waktu siang keluarga Umar. Apa sebab? Kerana kata Umar, ketika Nabi SAW berhijrah, Abu Bakar telah bersama-sama dengan Nabi melakukan perjalanan hijrah, dan mereka pergi ke dalam sebuah gua, yang mana ketika berjalan itu faja'ala yamshi sa'atan baina yadayhi wa sa'atan khalfahu. Ketika berjalan, kata Umar, Abu Bakar ni kadang-kadang berada di depan Nabi, kadang-kadang berjalan di belakang Nabi. Kenapa? Dia nak protect, dia nak kawalan rapat kepada Nabi. Dia takut ada musuh panah dari jauh kejap di depan, dia nak kelirukan. Sampai-sampai kata Umar, Rasul SAW heran dan bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau berjalan kadang di depan, kadang di belakang, kadang di depan, kadang di belakang? Abu Bakar sendiri menjawab, faqala ya Rasulullah, azkuru talaba fa amshi khalfaka, thumma azkuru rasada fa amshi baina yadayka. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika saya rasa kita sedang dikejar, saya berjalan di belakang. In case apa-apa, saya dah standby di belakang. Dan ketika saya sedar bahawa kita sedang diintai, saya berjalan pula di depan. Bila rasa dikejar, saya duduk belakang. Rasa diintai oleh musuh, saya duduk di depan. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu juga kata Umar, ketika Abu Bakar sampai di gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkata, ya Rasulullah, aku akan senantiasa berada di tempatmu sampailah kita masuk gua. Kemudian mereka pun masuk. Lantas Abu Bakar pun berkata, turunlah ya Rasulullah. Maka Nabi pun turun. Dan begitu cerita tu panjang. Maka apa kata Umar? Suma qala Umar, walladhi nafsi biyadihi, litilka laylatu khairun min ali Umar. Demi Allah, kata Umar, malam Abu Bakar dapat tidur dalam gua bersama dengan Nabi, itu jauh lebih baik daripada malam-malam yang dilalui oleh keluarga Umar. Hadis riwayat Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi. Sebab itu seseorang yang memiliki kepelbagaian amalan ini memang wajar dan layak untuk dia memasuki syurga daripada mana-mana pintu yang disediakan. Baik, seterusnya tuan kitab pada muka surat 728 menyebutkan, ketika At-Tirmizi Al-Hakim Abu Abdullah menyatakan mengenai pintu syurga di dalam kitab Nawadirul Usul, dia berkata, pintu syurga itu adalah seperti berikut. Pintu rahmat atau dinamakan juga pintu taubat, yang sejak diciptakan sentiasa terbuka dan tidak pernah ditutup kecuali apabila matahari terbit daripada barat. Kemudian pintu solat, pintu puasa, pintu zakat, pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, dan ada pula pintu menyambung silaturahim, dan ada pula tambahan yang lain disebut pintu umrah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat sebuah pintu yang dipanggil pintu duha, yang akan berkata pada hari kiamat nanti, di manakah orang yang sentiasa menunaikan salat duha
inilah pintu kamu semua masuk ke dalamnya. Ini beberapa riwayat-riwayat yang berbeza-beza lah tentang nama-nama pintu ini. Kemudian ada juga tuan kitab membawakan perbahasan bahawa ada di kalangan ulama yang berpendapat pintu syurga ini bukan sekadar 8 tapi lebih lagi. Di antara hadis yang menunjukkan bahawa pintu syurga jumlahnya lebih daripada 8 adalah hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, sesiapa berwuduk dengan sempurna kemudian dia membaca doa syahadu la ilaha illallah sampai habis doa yang sering kita amalkan dan dia ikhlas dalam hatinya, dan maka akan dibukakan baginya 8 pintu daripada pintu syurga yang ada, dan dia dapat memasukinya daripada mana-mana pintu yang dia suka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya ada juga ulama berpandangan melihat kepada redaksi hadis, Nabi menyebut siapa-siapa yang jaga ataupun sentiasa membaca doa selepas mengambil wuduk, jadi dia akan dibuka futihat abwabul jannah as-samaniyah, dia akan dibukakan daripada pintu-pintu yang banyak 8 pintu untuk dia. Ini ada juga pemahaman begitu di kalangan para ulama. Kemudian diriwayatkan bahawa satu kali Utbah bin Ghazwan, seorang gubernur di Basrah, berkhutbah di depan orang ramai. Salah satu yang dikatakannya di dalam khutbah adalah jarak antara 2 pasak ataupun 2 pintu syurga dengan syurga yang lain adalah sejauh perjalanan 40 tahun, dan akan ada satu hari yang tempat itu akan penuh sesak. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Imam Abu Qasim Al-Kushairi dalam kitab At-Tahbir menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlak mulia adalah kalung rantai yang berasal daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala pada leher pemilik akhlak tersebut, dan kalung itu terikat erat pada rantai rahmat. Sedangkan rantai tersebut terikat erat dengan satu kawasan di pintu syurga. Dan kemana pun akhlak mulia itu bergerak, maka ia akan ditarik oleh rantai rahmat tersebut pada dirinya sehingga dia melalui pintu itu menuju ke syurga. Sedangkan akhlak yang buruk pula adalah kalung rantai yang berasal daripada azab Allah, dikalungkan pada leher pemilik akhlak buruk tersebut, dan kalung itu terikat erat pada rantai azab Allah, dan rantai itu pula terikat erat dengan suatu kawasan di pintu neraka. Dan kemana pun akhlak buruk itu bergerak, maka dia akan ditarik oleh rantai azab itu sehinggalah dirinya itu ditarik ke dalam neraka. Sebab itu orang yang berperangai molek, orang yang akhlaknya bagus, mereka ini ada satu pintu juga untuk mereka. Bahkan yang lebih istimewa disebutkan, akhlak mereka itu macam ada satu rantai pula lagi, ikatkan pada pintu itu. Kemana pun mereka pergi, mereka tidak akan sesat kerana sering ditarik balik oleh rantai itu tadi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dalam surga terdapat sebuah pintu bernama Al-Farah. Ia hanya dimasuki oleh mereka yang suka memberi kegembiraan kepada anak-anak kecil. Ini disebut dalam kitab Al-Firdaus. Ini tidaklah dinyatakan sandarannya, tetapi salah satu lagi pandangan para ulama bahawa ada pintu surga itu namanya pintu Al-Farah. Ini khusus untuk orang yang suka memberi kegembiraan kepada anak-anak kecil. Budak-budak dia suka melayan budak-budak. Bahasa kita sekarang, dia suka melayan budak-budak kecil, beri coklat, beri aiskrim macam-macam. Jadi orang macam ini juga ada keistimewaan, insya-Allah ada satu pintu special untuk dia, dipanggil pintu Al-Farah. Daripada beberapa hadis yang berhubungan dengan luas syurga yang berbeza-beza, bahawa dapat dibuat kesimpulan bahawa semua syurga itu luasnya berbeza-beza sebagaimana terdapat dalam pelbagai riwayat. Maka kita simpulkan bahawa syurga ini dia ada pintu. Walaupun pintu itu ada banyak dinyatakan namanya oleh tuan kitab, pintu farahnya ada pintu duha, ada pintu akhlak dan macam-macam lagi, tetapi yang kita bahas pagi ini berdasarkan hadis ada 8 yang paling kemas sekali dalilnya,
Dan mari kita berdoa bersama-sama supaya kita dapat masuk ke dalam syurga menerusi salah satu daripada 8 pintu ini. Saya ulang tadi, pertama pintu semayang mesti mau jaga. Yang kedua pintu sedekah, jangan kedekut. Yang ketiga pintu jihad, perjuangan jiwa, mesti ada perjuangan nak mengangkat martabat agama bangsa tanah air. Yang main TikTok siang malam kerja. Yang keempat pintu Ar-Rayyan, iaitu pintu untuk kita orang yang rajin puasa. Bukan puasa Ramadan saja. Ramadan rajin tak rajin kena puasa. Puasa-puasa yang sunat. Yang kelima pintu haji. Yang keenam pintu Al-Aiman. Untuk siapa tadi kita sebut? Untuk orang yang masuk syurga tanpa hisap. Dia tak nak bercampur dengan orang lain, dia buatkan satu akses yang special. Yang ketujuh, Al-Kazimin Al-Ghaiza Wal-Hafina Anin Nas. Pintu untuk orang-orang yang suka maafkan orang, tak marah-marah. Dan pintu yang ke-8 adalah pintu zikir ataupun pintu ilmu. Dan ini ada dari dalilnya. Saya kira sekadar itulah perbincangan dan bicara kita pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang membawakan kepada kita program ini. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudari yang sudi memberi perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, be positive, test negatif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.